Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sebati, masih bersama saya. Kita sambung perbincangan semalam berkenaan dengan solat sunat tarawih. Sekali lagi saya ingatkan diri saya yang lemah, yang kerdil ini, kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita pada tahun ini dapat Ramadan, insya-Allah kita mohon, maka janganlah kita tinggal untuk solat sunat tarawih. Sebab specialnya tarawih hanya ada dalam bulan Ramadan sahaja. 29, kalau 30 hari Ramadan, maka 30 malamlah kita dapat tarawih. Kalau 29 hari Ramadan, maka 29 harilah kita dapat tarawih. Macam tahun lepas special, kita dapat Ramadan 30 hari, maka 30 malamlah kita dapat bertarawih. Datangnya Ramadan adalah tarawih. Berlalunya Ramadan, pergilah tarawih. Jadi tarawih hanya dikhususkan untuk bulan Ramadan sahaja. Maka Nabi SAW menyatakan bahawasanya, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, para ulama membahaskannya, antaranya menyatakan bahawasanya malam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan ini antara lain dengan melakukan solat sunat tarawih. Jadi solat sunat tarawih ni solat yang sangat-sangat mudah. Semayang 2 rakaat macam biasa. Bezanya pada niat sajalah. Saja aku solat sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sama ada kita lakukan secara berjamaah ataupun kita lakukan secara sendiri-sendiri. Kalau kita rasa larat untuk berdiri, berdirilah. Kalau rasa penat, rasa tak larat, duduklah. Duduklah. Ataupun tengah-tengah kita semayang tarawih, masuk rakaat yang kedua, rasa penat, boleh duduk. Boleh duduk, tak ada paksaan. Yang penting jangan tinggal. Ataupun kita semayang 2 rakaat, rasa penat, rehat dulu. Kemudian sambung lagi. Kemudian rehat, minum air, sambung lagi. Kalau rasa penat lah. Kalau tak rasa penat, teruskanlah. Selesaikan paling kurang 8 rakaat. Nak buat 20 lagi cantik. Kata para ulama, lagi banyak lagi bagus. Jadi tak perlu bising lah nak 8 ke 20, nak 8 ke 20. Buat 20 terbaik. Buat 8 alhamdulillah. Baik, saya nak sebut berkenaan dengan solat sunat tarawih yang ringkas. Ringkas ni macam mana? Iaitu kita buat 2 rakaat, cuma dari segi bacaannya. Bacaannya kalau di masjid, sebelum-sebelum ni lah, kalau tahun lepas kita semayang di masjid Taman Kasih dan sebagainya, masjid Kampung Tengah, surau-surau, imam tahfiz baca panjangnya, kita rasa macam tak larat. Tahun ni kita sendiri jadi imam, ataupun kita jadi makmum kepada ayah kita. Allahu Akbar, ni barakah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang bahagia. Ayah sebagai imam, adik-beradik kita sebagai makmum. Baik, ringkasnya macam mana? Lepas bacaan Fatihah, imam memberi ruang untuk makmum selesaikan Fatihahnya sekadar-kadar. Maksudnya imam berkira-kira sekadar ini makmum dah selesai baca Fatihah, maka barulah imam baca surah. Baca surah tu tak perlu panjang-panjang. Ambil 2 ayat cukup lah. Baca surah yang paling dekat dengan kita, terutamanya orang Johor, surah Yasin. Tu paling dekat, sebab tiap-tiap hari kami malam Jumaat kita baca. Ustaz tak apalah Ustaz surah Yasin. Tak apa, tak ada masalah. Buka Al-Quran letak kat depan. Kita bukan tak ingat, tak hafal aja, tapi kalau kita tak nampak ataupun kita baca awal kepala surah, kepala ayat tu, kita boleh dah ikut dah. Jadi selesai baca Fatihah, contoh rakaat yang pertama, solat sunat tarawih, selesai imam baca Fatihah. Sekali lagi sebutkan, imam jangan cepat-cepat nak baca surah. Bagi ruang untuk makmum selesaikan Fatihah. Kemudian barulah imam baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud,
kemudian naik rakaat kedua, selesai baca Fatihah, makmum pun selesai baca Fatihah, imam pun sambung. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allahu akbar. Begitulah seterusnya. Jadi insyaAllah kita ulang-ulang. Ustaz, tak ada surah lain, asyik surah Yasin, ya tak ada masalah. Jadi kita sambung. Kita selesaikan tarawih kita. Allahu akbar. Rezeki kita, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kemudahan untuk kita untuk bersolat sunat tarawih. Saya sekali lagi saya sebutkan bahawasanya tarawih adalah peluang kita untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon sungguh-sungguh berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita dengan asbab kita solat sunat tarawih, menghidupkan malam-malam Ramadan ini. Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan natijah daripada penghapusan dosa ini Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita syurga di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam bulan Ramadan yang mulia ini juga jangan lupa pesan kepada diri sendiri, anak-anak sebati, warga sebati sekalian, antara lain kita jangan lupa kepada Al-Quran. Jangan lupa. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah bahawasanya dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Maka perbanyakkanlah membaca Al-Quran. Perbanyakkanlah membaca Al-Quran. Kerana apa? Kerana kita sangat-sangat digalakkan menghidupkan Ramadan ini dengan memperbanyakkan Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini termasuk antara amalan-amalan terbaik bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada cara yang terbaik bagi hamba-hamba mendekatkan diri dengan Allah seumpama apa yang keluar darinya, yakni yang datang dari Allah itu sendiri, iaitulah Al-Quran. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, At-Tabarani dari Abu Umamah radhiyallahu an. Allahu akbar. Tidak ada cara yang terbaik bagi seseorang hamba, yakni kita, untuk dekatkan diri kita dengan Allah, melainkan dengan baca apa yang keluar sendiri daripada Allah, iaitu Al-Quran. Dia sebut Al-Quran. Al-Quran ini sebagai kalamullah, kata-kata Allah yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita gunakan ruang dan peluang waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dalam bulan Ramadan nanti untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Ada orang kata, ustaz, saya tak khatam lagi, ustaz, saya Iqra tak habis lagi, ustaz. Terutamanya kalau 6 Zamrud, yang masih lagi Iqra. Tak apa, kita ulang apa yang kita boleh baca. Yasin kita baca tiap-tiap hari kami di sekolah. Jadi kita ulang baca Yasin. Ustaz, Yasin pun saya tak hafal lagi, ustaz, tak boleh baca lagi, ustaz. Habis tu hari kami biasa tu, saya gerakkan mulut je, ustaz. Tak apa, baca yang apa yang kita ingat. Fatihah insya-Allah confirm semua. Jadi ulanglah Fatihah. Ulang Fatihah. Allah, sebab kita ulang baca Al-Quran ni, ya Allah, hebat. Mukjizat yang sangat-sangat hebat. Dan kita ulang baca Fatihah 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kita ulang. Kalau tak boleh baca yang lain. Bagi orang yang boleh baca Quran, boleh baca sama ada bersendirian, baca sendiri-sendiri. Tapi yang terbaiknya baca secara bertadarus dalam kalangan ahli keluarga. Ambillah masa, bukan kata 24 jam, tak. Ambillah masa, ambillah ruang. Mungkin ada orang dia tak boleh 1 jam menghadap Quran, tak boleh.
Walaupun dalam perintah kawalan pergerakan PKP ni kata tak boleh baca saya. Ambil 5 minit ataupun ambil 10 minit. Bertadarus ni macam mana? Seorang baca, yang lain dengar. Mula-mula ayah baca, kemudian yang lain dengar, yang lain perhati. Kalau tersilap atau tersalah, yang lain tegur. Ustaz lambat macam tu ustaz, bila nak khatam? Jangan fokus untuk khatam. Kita baca Al-Quran antara lain ialah yang pertama untuk kita baca dapat pahala satu. Yang kedua kita baca untuk kita faham. Kalau ada Quran terjemahan tu, tengok, perhati. Masa baca tu perhati, ya Allah, ni ceritanya lah doa ni aku dengar biasa ustaz baca, rupa-rupanya dalam Quran. Nanti kita akan jumpa rahsia-rahsia Quran ni sangat-sangat hebat. Dan lebihnya lagi, tadarus ini kata Nabi SAW, apabila berhimpun sekumpulan manusia di suatu rumah Allah, yakni masjid. Sekarang tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau. Rumah kita lah tempat sekarang yang kita memang khususkan untuk jadikan tempat semayang. Ada satu ruang, ada sejadah dan sebagainya di situ. Kerana membaca Al-Quran kata Nabi, dan saling mempelajarinya antara satu sama lain, yakni bertadarus. Seorang baca, yang lain dengar, kemudian kalau ada salah tegur. Maka kata Nabi SAW, turunlah ke atas mereka ketenteraman. Mereka dilimpahi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut nama mereka di hadapan malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Subhanallah. Hadis riwayat Abu Daud. Orang yang melakukan program tadarus ini di rumah-rumah, bersama suami, bersama isteri, bersama dengan anak-anak, Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut nama mereka. Allah sebut nama. Walaupun yang kita tadarus tu tak banyak, kita duk ulang Yasin sebab Yasin je kita tahu, tak ada masalah. Kita duk ulang Yasin, seorang 3 ayat, pusing. Sekali-sekala kita tengok terjemahan, kita tengok cerita-cerita dalam surah Yasin, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cerita berkenaan dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh melayarkan kapal di dalam laut tu, ada dalam surah Yasin. Bagaimana Allah susun sistem peredaran planet-planet ini, itu ada dalam surah Yasin. Banyak lagi cerita-cerita yang hebat dalam surah Yasin. Kalau kita buka dalam Al-Quran pula, dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu Wa Taala cerita berkenaan dengan perlawanan antara Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir Firaun. Bagaimana dicampakkan dicampakkan tali oleh ahli-ahli sihir Firaun, kemudian jadi ular. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Musa, campakkan tongkat kamu jadi ular yang besar, telan habis semua ular-ular tu. Ini semua cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran yang bila kita baca, kita akan rasa seronok. Best sungguh baca Quran ni. Tu. Jadi ini rahsia-rahsia yang ada dalam Quran. Maka kita ambillah peluang. Kita ambil peluang dalam bulan Ramadan yang sangat-sangat hebat ini, kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Dan jangan lupa perbanyakkan zikir, istighfar. Kita mohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan syurga dan dijauhi daripada neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang di-viralkan ataupun di-share dalam WhatsApp group dan sebagainya, iaitu zikir yang patut kita baca dalam bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Karim. Ni ulang-ulang baca. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ni ulang-ulang baca, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memperbanyakkan doa. Tolong sangat-sangat dalam masa kita berpuasa nanti, kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita berkenaan dengan puasa, Allah selitkan cerita berkenaan dengan doa. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim.
Dibahaskan oleh para ulama kenapa Allah Subhanahu Wa Taala selitkan cerita berkenaan dengan doa ni di celah-celah cerita puasa. Nak menyatakan bahawasanya betapa puasa ini dalam masa kita berpuasa mudah doa ini untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dinyatakan bahawasanya ketika mana dalam soalan-soalan lain dalam Al-Quran, contoh yasalunaka 'anil mahid wa yasalunaka 'anil khamr wal maisir wa yasalunaka 'anil anfal, semua itu jawapannya kul, hei Muhammad engkau jawab, hei Muhammad engkau kata macam ni. Tapi dalam bab doa ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idza sa'alaka ibadi anni, terus fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Maka kita memperbanyakkanlah doa. Terutamanya kalau Allah rezekikan kita dapat kita tahun ni untuk Lailatul Qadar, maka jangan tinggal. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. InsyaAllah sedikit sebanyak yang dapat dikongsikan, moga-moga sebagai bekal